Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan yang terlebih afdal daripada segala ilmu itu ialah ilmu usuliddini. Muka surat 5. Muka surat 5 di tengah-tengah tu. Di tengah-tengah atas sedikit daripada ketahui olehmu, lebih kurang 2 baris daripada tengah ketahui olehmu tu. Kita sambung lagi para hadirin sekalian muzakarah kitab Zahratul Murid fi Aqaidit Tauhid, karangan bagi Syekh Muhammad Ali bin Abdurrahman bin Abdul Ghafur Kutan Al-Kelantani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Pada katanya musannif, dan yang terlebih afdal, yakni dan ilmu yang terlebih afdal. Mana afdal di sininya lebih banyak pahala lah kalau kita mengaji dia. Bahkan bukan setakat afdal, bukan setakat lebih banyak pahala, kira-kira hukumnya wajib fardu ainin. Sebagaimana kita sembahyang maghrib tadi wajib fardu ain, maka mengaji ilmu usuluddin pun wajib fardu ain.
tak dapat tidak, kena mengaji. Artinya bagi pihak syarak, bagi pihak agama, dituntut atas kita ni supaya kita mengaji sebagai tuntut yang putus. Itu talabul fi'li talaban jaziman. Dituntut kita perbuat, kita mengaji, kita semaya 5 waktu, kita puasa bulan Ramadan, itu sebagai tuntut yang putus. Bagaimana tuntut yang putus? Sekira-kiranya yusabu ala fi'lihi, dijanji pahala kalau kerana kita mengerjakannya. Kita mengaji ni boleh pahala, dibalas kerana usaha kita mengaji. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan diiqab, dijanji seksa api neraka akhirat kelak kerana kita tidak mengaji, tidak semaya 5 waktu, tidak puasa bulan Ramadan tanpa uzur syar'i dan sebagainya. Itu dia panggil fardu ainin, wajib atas tiap-tiap diri seorang. Gitu dah. Jadi bukan hanya banyak pahala saja tak, bahkan wajib. Dan memang hak wajib tu tentu-tentu banyak pahala daripada hak sunat. Dah. Kita kadang-kadangnya bergomo hak sunat, hak wajib malah ayat terbalik. Ni. Pahala sunat bagaimana kita kerja pun tidak akan dapat menandingi pahala yang wajib. Pasti dah kerja yang wajib tu lebih banyak pahala daripada kerja yang sunat. Dah. Tu kita boleh tengok nanti nak masuk bulan Ramadan lah. Tu sembahyang 5 waktu, 5 ekor ada di masjid. Sembahyang tarawih pecah surah, pecah masjid, ramanya mari ya, terbalik kok habis licin. Padahal semaya 5 waktu tu wajib, sembahyang tarawih tu sunat. Ayat terbalik. Itu manusia memang dah. Tu tanda dia ikut hawa nafsu dia dalam beragama. Dia bergomo. Gomo ni maknanya sungguh buat benda sunat, tapi segan malas meninggalkan perkara yang wajib. Min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu min nawafilil khairat wat takasulu 'anil huquqil wajibat. Setengah daripada tanda-tanda, alamat-alamat orang yang mengikut hawa nafsu dia dalam beragama. Bukan hawa nafsu hak jahat, nak pergi minum arak, kau nak pergi rogo orang, nak pergi risuah, nak pergi curi, bukan. Ni hak dalam agama ni. Ada juga nafsu, tetap ada. Syaitan nak wipunah tu kak, dalam hijau agama pun dia wirasak lagi. Mana tanda kata seorang itu ikut hawa nafsu dalam beragama, tidak ikut Tuhan, tidak ikut Rasul? Al-musara'atu min nawafilil khairat, bersegera dengan perkara-perkara yang sunat, tapi watakasulu 'anil huquqil wajibat, malas nak menunaikan hak-hak kewajiban. Hak wajib malah. Hak sunat rajin ngoti-ngoti. Itu tanda kata ikut hawa nafsu dia tu. Kena tipu dengan hawa nafsu dia. Baik. Kata Syekh Ali Kutan Al-Kelantani, dan yang ni sifat hazah mausuf dia panggil. Maknanya dan bermula ilmu yang terlebih afdal. Mana lebih banyak pahala di kalangan ilmu-ilmu hak wajib. Ilmu hak wajib fardu ain ni bukan satu je, paling kurang 3. Ada ilmu tauhid ni hak kita nak mengaji ni. Ada lagi ilmu fiqh, ilmu fiqh, dan ada lagi ilmu tasawuf. Dan 3 ilmu tu ada hak fardu ain dia. Tu. Jadi ada yang lebih daripada fardu ain pun ada. Usuluddin hak lebih daripada fardu ain, maka dipanggil ilmul kalam. Tu mengarung cakap dengan bahasa-bahasa istilah-istilah falasifah dan sebagainya. Tu tidak fardu ain. Karena tu orang panggil min ghawamidhi ilmil kalam, daripada perkara yang rumit-rumit dalam perbahasan ilmul kalam. Tu tidak fardu ain. Ilmu fiqh pun ada juga, hak lebih daripada hak fardu ain dia fardu kifayah.
Tasawuf pun gitu, lebih daripada hak fardu ain dia, fardu kifayah. Gitu dah. Kata dianya, dan bermula ilmu yang terlebih afdal daripada segala ilmu itu. Kalau nak buat banding ilmu-ilmu lain, hak fardu juga, tapi dia ni hak lebih banyak pahala berbanding hak lain. Mana Ialah ilmu usuliddini, ilmu tentang teras bagi agama, humbi bagi agama, akar tunjang bagi agama. Ini seolah-olah agama tu dia seperti pokok. Nah, kalaulah orang panggil pokok tu tak ada akar, boleh jadi pokok? Boleh. Nah, dia kena ada akar dia, barulah tumbuh batangnya kukuh, kuat, kejak. Maka akar bagi pokok tu nisbah pada agama dipanggil usuluddin, teras dalam agama. Nah, batang dan cabang-cabangnya dipanggil furu'uddin, cabang-cabang agama. Itu dalam ilmu fiqh kita belajar cabang-cabang agama, daripada bab fiqhul ibadah, fiqh ibadah. Ada 4 robok belaka: fiqhul jinayah, fiqhul muamalah, fiqhul munakahah. Itu dia panggil furu'uddin. Daripada cabang-cabang batang pokok tu adanya buah-buah bagi pokok, itu dipanggil ihsanuddin. Maka agama tu lengkap, ada tiga-tiga tadi. Mana? Iman, Islam dan ihsan. Akidah, syariat dan akhlak. Barulah jadi agama. Tu orang panggil agama. Jadi kalau seorang tu piyah tak ada atas kepala, janggut pun tak ada, wasbeh pun tak pakai, tapi baju dia tutup aurat, bersih daripada najis, tutup aurat. Tapi jaga dia iman, Islam dan ihsan, jaga dia akidah, syariat dan akhlak, maka orang ni orang beragama, dia panggil orang ni beragama. Sebab tanda bagi agama tu kata ulama, yang pertamanya sah i'tiqad. Aqidatuhu sahihatun. Akidahnya akidah yang sahihah, mesti sah i'tiqad. Kemudiannya yang kedua, mengerjakan yang disuruh dan meninggalkan perkara yang dilarang. 3 dah situ. Kemudiannya menunaikan wafa, menunaikan janji. Mana janji di alam arwah mula. Itu dia panggil agama. Bukan tanda agama ni pakai piyuh, dahi kena hitam, itu ni. Wasbeh kena gatul tekok, sugi 12 telinga ada. Tapi tauhid tak reti. Semaya baik pun tiru-tiru. Hati cemas-celuah dengan sifat-sifat yang dikeji pada syarak, tak tahu. Maka orang ni bukan benar-benar beragama, cuma solek je dengan makeup agama. Itu lagu tu, bersolek bermakeup dengan makeup agama. Itu habis. Kerana apakah ilmu usuluddin, teras akar bagi agama ni, dia yang terlebih afdal? Mana banyak pahala kalau kita mengaji tu lebih daripada ilmu-ilmu lain. Tu ilmu lain pun banyak dah pahala, banyak dia lagi. Tu kerana apa? Kerana dengan dialah, yakni dengan sebab dialah, dengan tu dia panggil bersababiyah. Kerana dengan dia ni, kerana dengan sebab dialah, yakni dengan sebab mengaji ilmu usuluddin ni, ngaji ilmu akar bagi agama tu, dapat mengenal akan Allah Ta'ala. Mana dapat mengenal akan hukum sifat Allah dan hukum ketuhanannya Allah Ta'ala. Cakap rekah tu, mengenal akan Allah Ta'ala. Bukan sebagaimana ajaran sesat duk ngajar kenal Tuhan tu, bukan.
Tu ajaran sesat yang mengajar nak kenal Tuhan kata kan. Tuan-tuan, anak-anak anda, kalau anak-anak anda nak kenal Tuhan, kan? Kenalah sifat-sifat Tuhan yang ada pada diri kita. Sifat Tuhan ada diri dia. Mana sifat Tuhan yang ada pada diri dia? Kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi sama, basar, kalam, kudrat, iradah, ilmu, hayat tu sifat-sifat Tuhan yang ada di diri dia. Kalau gitu dia Tuhan lah. Apa hidup belik lagu tu cakap dah ni? Kalau sifat Tuhan ada di kita, Tuhan lah kita ni. Lepas tu kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam tu apa? Sifat kita, bukan sifat Tuhan. Apa nama sama tu ustaz? Sama pada nama, tak sama pada makna. Makna berbeza. Hak tu tak apa tu. Ni tu dia tak mengaji wahdaniyah, tak belajar sifat wahdaniyah, bersengatan esa Allah pada segala sifatnya. Artinya apa bersengatan esa Allah pada segala sifatnya? Yakni makna pertama ternafikan muttasil pada segala sifat. Apa? Yakni tidak ada di zat Allah Ta'ala dua sifat atau lebih yang sama pada nama dan makna. Tak ada di zat Allah kudrat maknanya perkuasa tu tak ada. Hanya sesekara sifat Tuhan itu banyak, tapi satu-satu jenis jua. Satu kudrat, satu iradah, satu ilmu, satu hayat, satu sama, satu basar, satu kalam, dan ila akhir banyak lagi sifat Tuhan. Itu wajib ketahui secara tafsili. Itu satu makna wahdaniyah. Yang keduanya ternafikan munfasil pada segala sifat. Artinya apa? Tidak ada pada zat selain daripada Allah satu sifat pun menyamai dengan satu sifat Allah pada nama dan makna. Tak ada. Kalau sama pada nama, tu tak apa, tak mengapa. Tu satu nama sama, nama aja sama. Ni makna beza tu tak apa. Kita ada tak kita ni? Ada tak? Kau tak ada kita? Ada. Ustaz ada orang ni? Ada. Ada. Allah ada? Ada. Ustaz pun sama dengan Allah, ada sama ada gitu. Jangan duk gang gitu. Tu orang panggil tak kenal tu. Kalau lagu tu Allah ada makna dia beza. Kita makhluk ni pun ada, tapi makna ada kita berbeza. Mana? Ada kita tu didahului oleh tiada. Ada kita akan dihubungi oleh tiada. Sambil-sambil ada ni pun terima nak kata tak ada. Tu. Pada Allah gitu lah. Tak. Ada Allah tidak didahului oleh tiada, tidak dihubungi oleh tiada, dan tak terima nak kata tak ada. Tak terima. Sebab tu kalau kita mengaji tauhid sungguh kan, kita nak risuah dalam gelap. Tu dalam gelap ni boleh nak risuah? Boleh? Tuhan tak ada. Jangan. Tuhan zat wajibal wujud, zat yang mesti ada, tak terima nak kata tak ada. Kita mungkinul wujud, harus ada, harus tiada. Ada hak pesi kita lagu ni fi makna al-adam inda ahli tasawufi pula. Tu bahasa ilmu tasawuf pula. Pada makna tak ada di sisi ulama tasawuf. Bukan tak ada sengoti. Kalau tak ada sengoti itu jadi saufasṭaiyah, falasifah. Seolah-olah tak ada apa? Dulunya tak ada, lagi akan pun tak ada, sambil-sambil ada pun terima tak ada, terkapit dengan dua tak ada, terima nak kata tak ada. Kalau gitu fi makna adam kita makhluk. Kata siapa? Ulama tasawuf. tu bahasa tasawuf. Sama dak makna ada kita ada Allah? Sama? Tak sama. Tak apa, tak sama kan? Nama je serupa je. Maknanya beza. Ada? Mari kita pergi gotong royong cuci kubur. Allah dia kata kawan tak ada kederat. Tak ada kederat. Tak ada kudrat. Dia memang ada sifat kudrat. Macam tu, macam Allah lah. Allah ada sifat kudrat juga gitu. Bodoh benar lagu tu ni. Nama je kudrat, maknanya beza. Apa makna kudrat kita? Aradun yakumu bil jirmi. Arad yang menumpang pada diri jirim. Yang menerima yakbalul zik wadik, menerima bertambah dan berkurang. Menerima
ada kadang-kadang kita rasa semangat boleh buat kerja rajin dah. Oh, menebah kubur tu kita seorang aja. Nak semua samunya. Tu. Tak ada orang tolong, tak ada. Kawan berasa gagah hari ni. Cok. Ada. Kenapa? Tak letih hari ni, penat. Ada itu. Itu nak ayat kata kederak kita tu arak yang menupai pada diri jiran, terima bertambah dan terima berkurang. Lagi pula ala wajhil kasbi wal iktisabi, atas wajah usaha baik, usaha buruk, bukan di atas jalan menjadi. Bah kudrat Allah Ta'ala apa makna? Sifatun wujudiyatun qadimatun baqiyatun qaimatun fi zatillahi ta'ala. Nah, tu yujidu biha al-mumkin minal adami ilal wujudi wa yu'dimu biha al-mumkin minal wujudi ilal adami. Itu sifat kudrat Allah Ta'ala. Satu sifat yang sungguh lagi ada, yang sedia kala, yang kekal selama-lamanya, yang adanya di zat dia. Nah, yang dengan bersepakai sifat kudrat perkuasa tersebut, Allah berkuasa mengadakan perkara yang terima ada, terima tak ada, daripada tiada kepada ada, meniadakan perkara yang terima ada, terima tak ada, daripada ada kepada tiada. Pas sama makna dengan kudrat kita? Tak sama. Jadi jangan duk faham lagu tu dah. Ada ajaran-ajaran sesat ni, dia nak libatkan sifat 20 dengan fahamnya dia. Dia tu bodoh. Tu dia tu tak cerdik nak. Duk libat sifat 20 dengan ajaran sesat dia. Ndak, hak ni hak ulama buat. Hak mu duk mengajar dalam YouTube ke apa tu rekod-rekod kamu sendiri. Nah, tu sifat Tuhan yang ada pada kita tuan-tuan. Nah, akhir sekali kita Tuhan. Selesai masalah. Sesak sangga. Iya. Batu fafak ni dia buat talbisul haqqa bil batil. Buat keliru antara yang hak, mana? Ilmu tauhid ni hak, bil batil dengan tafsiran-tafsirannya. Kepala otaknya yang batil, yang sesat. Nah, contoh dia kata Tuhan tidak berpihak. Betul tu. Tuhan tidak di atas, jihatun situn, pihak yang 6. Tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Anak-anak anda. Nah, kan? Lepas tu Tuhan di mana wahai anak-anak anda? Ya cakap lembut orang ajar sesat ni. Sebab tu ramai terpengaruh. Nah, tu. Jadi Tuhan tu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Di mana Tuhan itu anak-anak anda? Ni di tengah. Kita dah lah Tuhan, selesai masalah. Iya. Maka jangan keliru dengan fofok tu dah. Jangan keliru dengan fofok tu. Tu fofok batiniah tu. Dia gunakan nas-nas agama, ilmu-ilmu yang sebenar, kemudian diselewengkan dengan tafsiran-tafsirannya yang batil. Maka sebab itulah hendak kita fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kita kena tilik kepada siapa kita ambil agama kita. Bukan tilik di serbannya, di janggutnya, di celaknya, di sugi di dua telinganya, di wasabah di tekoknya, di jubah labuh lereknya. Bukan tilik tahu. Tilik di mana dia mengajinya. Itu isnadur riwayah wa isnadud dirayah wa isnadut tazkiyah. Itu syarat nak sah ke dapat ilmu. Itu tak tahu mari joke mana ilik jatuh tiba-tiba jadi tok guru, ayah anda, anak anda. Siap. Tu ramailah orang berakhir tu. Nah, tu. Kerana apakah ilmu usuluddin ni terlebih banyak pahala berbanding ilmu lain, afdal daripada ilmu lain? Kerana dengan dialah, yakni dengan sebab mengajikan dia ilmu usuluddin, dapat mengenal akan Allah Ta'ala, yakni dapat mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Bukan kenal Allah, kenal zat Allah. Nah, kalau kita mengenal akan Allah, Allah tu apa? Ismun li zatin, nama bagi zat, ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Artinya belajar ilmu ni dapat kenal zat Allah, gitu mana boleh ditegah dalam agama ni. Wa yuhadzirukumullahu nafsah.
Nah, Allah Ta'ala menakuti kita ni daripada mengenal diri zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatih fatuhliku. Fikir olehmu pada kejadian makhluk yang Allah Ta'ala jadikan ini. Jangan kamu fikir pada zatnya. Kalau mau fikir, binasa agama kamu. Tegaklah syarat. Patu kenal Allah ni. Bukan Allah nama bagi zat. Allah tu nama bagi zat. Kalau kita pakai pendapat ulama yang mengatakan Allah lafaz isim, Allah tu nama dia panggil isim. Isim ni ainul musamma, mana diri zat yang dipernama. Maknanya mengenal akan Allah, mengenal zat Allah. Gitu lah. Itu ni. Tu pakai makna tu, mengenal akan Allah, mengenal akan zat Allah. Sedangkan ditegah dalam syarak kita nak kenal zat Allah. Patut apa makna mengenal akan Allah? Mengenal hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Gitu. Beza. Bukan duk sama dah. Ada itu ni. Tu. Ketuhanan dengan Tuhan tu beza. Tu. Mana? Tuhan tu kena ke zat, hakikat sifat-sifat dia. Ketuhanan tu kena kepada hukum bagi zat dan sifat-sifat dia. Sama ke? Tak sama tu. Raja dan kerajaan sama. Sultan dan kesultanan sama. Kalau kata sama beratlah tu. Nah, tu kita kena kerajaan dulu baru kena raja. Nah, jangan sejumpa orang nama raja akak sembah lalu patik ampun tuanku. Awak nama apa? Saya nama raja. Ampun tuanku. Selalu. Apa ampun tuanku? Saya nama Raja Gopal. Saya ingat awak tuanku raja. Tu tak kenal kerajaan tu. Nah, asal bunyi nama raja ya selalu. Nah. Raja lain, kerajaan lain. Nak kenal raja kena kenal kerajaan. Nak kenal sultan kena kenal kesultanan. Namun jumpa orang di Melaka nama sultan, pakai tuanku selalu ingat ke Sultan Melaka. Padahal Sultan Melaka tak ada dah. Tu. Gitulah kita nak kenal Tuhan, kena ketuhanan. Nah. Tu mana pada hukum ketuhanannya dan hukum sifat ketuhanannya. Lagi akan. Dan dengan dialah ni ataf pada kata dengan dialah tadi. Yang ni kerana apa kau lagi? Afdal ilmu usuluddin kita mengaji banyak pahala. Kerana dengan dialah, yakni dengan sebab mengaji ilmu usuluddin inilah sah ibadat kita kepadanya, kepada Allah. Apa sah? Betul ibadat kita tu. Kita sembah tu kena ke Tuhan sungguh. Itu makna gitu kan. Tu banding orang yang tak mengaji. Nah, dia tak mengaji tauhid. Hidup semayang mengadap kau ni. Macam-macam hati dia tu duk pegang i'tikaf. Kadang-kadang ada setengah orang dia i'tikaf Tuhan ada duk cokoh depan, ada juga. Nah, ada kadang-kadang orang yang faham Tuhan tu duduk dalam Kaabah Baitullahil Haram. Sebab nama Baitullah, rumah Allah. Dia kata zuhudnya Tuhan. Rumah kecil, 4 segi, petak kecil tu ya. Tuhan duduk dalam tu. Dia kata sebab tu kita semayang ngadap kat tu. Sesak kupu habis licin lah kau tu kalau i'tikaf lagu tu. Tak reti tu. Ada orang sesak kecil gitu. Ada. Tu dia kata kenapa makhluk ni nak lebih handalah daripada Tuhan. Dia kata buat rumah besar-besar 2, 3, 4 tingkat. Tengok Tuhan sendiri rumah kecil petak 4 segi. Zuhudnya Tuhan dia. Kita duk mengadap ke dia 5 kali sehari semayang tu nak ambil pengajaran betapa zuhudnya Tuhan. Siap. Bapa dia kata Tuhan duk ada tu. Sebab tu nama Baitullah, rumah Allah. Tak ngaji tapi nak ngerti nak cakap agak. Ni banyak ni dalam YouTube ke apa cakap benda-benda ngarut ni. Tak ngerti orang panggil Baitullah tu. Idhafah mudhafun ilaih itu orang panggil idhafah litashrif. Sandarkan baik kepada Allah. Nah.
sandarkan bait rumah tu kepada Allah. Baitullah, rumah Allah, mudhafun ilaih. Orang panggil bab idhafah, bab sandar, menyandar. Sandarkan rumah kepada Allah tu litasyrif, nak memuliakan binaan tersebut. Bukan makna Tuhan duduk dalam tu. Itu ni. Tu mengarut gak banyak lah. Barang-barang mengarut ni kan. Tu ni. Banyak. Apa hidup semaya dia ingat tu. Dia iktikad itu. Kena ibadat dia tu. Tak kena. Ada orang iktikad Tuhan duduk dalam diri dia. Tuhan menyatu dalam tubuh dia. Hulul wal ittihad. Ada yang iktikad Tuhan duduk atas langit. Cokoh atas arash. Bersela lendik atas arah. Macam-macam jenis pegangan. Maka ibadat yang dia buat, walau berapi dahi, jangan kata hitam, berapi dahi ni. Ni. Bersoyok jubah gapo semaya kuatnya. Zikir ni putus getah semua wasabah. Baca Quran ni terbakar ni Quran ni duk balik hari-hari khatam berapa puluh kali sehari khatam 30 juzuk. Tetap ibadat dia tu tak sah. Mana tak sah apa? Tak betul. Berapa tak betul? Tak kena ke Tuhan semati tu. Tuhan hak dia duk ibadat tu dia takhayyul sendiri, dia duk khayal sendiri. Tuhan dia lagu ni nah turun ke langit nah macam-macam iktikad yang sesat. 72 firqah puak. Itu kalau kita nak mengaji, nak kenal, nak tahu juga molek dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Kitab Tuhfatur Raghibin, kitab Jawi kecil dulu. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani kalau tak silap yang mengarang kitab tersebut. Kata setengahnya Syekh Arsyad Al-Banjari. Pengarang kitab tersebut dia sebutkan i'tikad yang sesat. Bahkan terkadangnya kufur. Karena tiap-tiap sesat belum tentu kufur, tiap-tiap kufur tentu sesat. Lagu tu dah. Tu ada tu. Molek tu kalau kita mengaji kitab tu. Bapa tu supaya kita terang jelas bahawasanya pegangan kita pegangan ahli sunnah wal jamaah. Bukan 72 firqah yang lainnya. Tu kerana kaedah ulama sebut inna syai'a la tattadihu illa ba'da ma'rifati muqabilihi. Sesungguhnya sesuatu perkara itu tidak akan benar-benar terang jelas melainkan setelah kita kenal sebelah lawan bagi perkara tersebut. Kita nak jelas ahli sunnah, selain daripada kita mengaji akidah ahli sunnah, kita kena tahu juga akidah-akidah yang melawani dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Baru jelas kita benar-benar ahli sunnah. Gitu. Kita nak kenal jantan, kita kena kenal betina. Baru benar-benar kita kenal jantan. Kalau kita hanya nak kenal jantan di jantan tapi tak kenal betina, mari pon dan maknya kita bedah betina. Mampu gerak. Itu lagu tu tu molek kita belajar juga kitab tersebut. Tapi cari ustaz lain lah. Itu baik habis. Jadi sebab tu kata dia lebih ilmu usuluddin. Sebab apa? Sebab dengan sebab mengaji dialah, mengaji ilmu usuluddin inilah sah makna betul. Kena semati ibadat kita kepadanya, kepada Allah. Itu mana dia? Perkataan Imam Ghazali, la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'budi. Tidak sah ibadat dengan makna tidak betul ibadat tu melainkan kemudian dia kenal siapa yang disembah. Wa ma'rifati ahkamil furu'i. Tu kena tambah lagi belakang tu. Tidak kena ibadat seorang tu melainkan kemudian daripada dia kenal siapa yang dia sembah dan dia tahu segala hukum hakam cabang bagi agama. Dia tahu rukun syarat, syarat wajib, syarat sah, rukun, syarat bagi tiap-tiap rukun dan perkara yang membatalkan pekerjaan ibadat dia, baru kena ibadat dia. Itu makna sah sini makna kena betul. Tu. Jadi jangan peheh kata orang tu dia tak habis lagi mengaji tauhid sifat 20. Makna tak kena semaya lagi. Kalau semaya pun tak sah. Ada tu orang peheh mengarut gitu. Sehingga orang tanya, makcik kenapa tak semayang? Makcik tak perlu sembahyang lagi.
Sebab apa? Sebab makcik belum khatam lagi sifat 20. Kalau semayang pun la tasihul ibadah. Tu beratlah tu. Tu salah faham tu. Bukan makna tu. Nah, maknanya la tasihul ibadah tu maknanya tidak kena. Barangkalinya dia duk ingat sembah Tuhan. Upa-upa kena ke bukan Tuhan hak dia sembah. Apa? Dah, Tuhan apa duduk atas langit ya? Tuhan apa duk cokoh terbagi marinya? Nah, Tuhan apa masuk menyeruk masuk dalam tubuh makhluk, bersatu dengan makhluk. Nah, Tuhan apa banyak berada di mana-mana. Tu. Tuhan apa duk cokoh depan. Nah, kalau gitu bukan Tuhan. Sama tak ada beza dengan saudara kita hak duk di Batu Kih tu. Cuma dia tu berhala hak ada depan mata. Orang hak tak kenal Tuhan, sembah Tuhan, dia orang panggil berhala yang dia takhayul, dia khayal dalam kepala otak dia. Kalau boleh buat tubik tu kan, cokoh juga depan. Tu mana tak kena ibadat dia tu. Tak kena ke Tuhan sungguh tu gitu. Tu maknanya tiada sah mana tak kena ke Tuhan. Nah, nak ibadat kita tu kena ke Tuhan. Kena lah tu hukum sifat ketuhanan dan hukum ketuhanannya Tuhan. Barulah kita ibadat tu kena ke Tuhan sungguh. Tu sebab apa? Sebab tiap ibadat kita tu semuanya lillahi ta'ala. Usalli fardal isya'i arba'a raka'atin adaan mustaqbilal qiblatah ma'muman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Sedekah apa? Lillahi ta'ala. Zakat? Lillahi ta'ala. Semua kerana Allah. Pak Allah tu siapa? Man huwa Allah? Siapa dia Allah? Allah Tuhan. Kalau setakat tu orang kafir boleh jawab. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau mu tanya orang kafir, siapa buat langit bumi? La yaqulun Allah juga. Dia jawab Allah tu. Tu. Tapi dia kenal hati tak? Tak kenal ke? Nah, sebab tu dia kata, tu berhala-berhala ni sebagai wasithah, tawassut perantara di antara dia dengan Tuhan. Walau berhala bukan Tuhan, tapi berhala telah diberi mandat untuk mampu buat kerja-kerja seperti kerja tu. Tuhan tak kenal Tuhan panggil gitu. Kenal Tuhan apa lah gitu. Tu tengok. Kalau kau dah kenal nama Allah gitu, tak kenal. Tu habis. Kemudian kata muallif rahimahullahu taala, ketahui olehmu. Jumpa tak? Lagi tak tu tengah tu. Dalam garisan, dalam petok besar tu. Ketahui olehmu. Ketahui olehmu ni dia nak ambil daripada Al-Qurannya fa'lam. I'lam. Kalau hak Arab sebutnya i'lam. Apa i'lam? Suruh kita tu tahu. Bagaimana nak tahu? Nak tahu tak dapat tidak kena ngaji. Tu makna ketahuilah olehmu, makna i'lam ay utlubul ilma hatta tata'allam. Tuntut ilmu sehingga kamu tu mengetahui. Tu maknanya. Kalau kita tak tuntut ilmu, bagaimana kita nak tahu? Nah, tak dapat dengan duduk kekeng depan TV. Nanti ni apa-apa boleh ilmu laduni dia ya. Mana boleh lagu tu? Innamal ilmu bitta'allumi. Hanya senya ilmu tu didapat dengan belajar. Kena belajar. Bila belajar tu lah kita kena pilih tu guru. Tu kena orang panggil cek isnadur riwayah dia, isnadur dirayah dia, isnadur tazkiyahnya. Daripada mana dia belajar, siapa guru dia, betul tak dia mengaji di situ, takut dakwa saja. Ada juga dakwa saja, saya belajar situ sini. Rupa-rupa cik-cik pergi mari, tak belajar apa-apa, pergi singgah makan nasi dia kata belajar. Kena cek tengok. Jangan kita orang panggil bermudah-mudah. Zaman akhir ni dia bermudah-mudah dengan ilmu agama. Boh serban sikit, boh janggut 2-3 urat. Tu qala Allah qala Nabi, panggil ustaz berkebuk dah tu kita azal dulu dah.
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Kata dianya, ketahui olehmu, maknanya hendaklah kamu menuntut ilmu sehingga kamu mengetahui. Itu maksud. I'lam ay utlubul ilma hatta tata'allam. Itu. Ini cakapan begini ini nak tiru cara uslub Al-Quran Al-Karim. Nah, mana Al-Quran Allah Ta'ala bercakap firmannya apa? Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat. Nah, itu tengok. Allah Ta'ala dahulukan ilmu daripada istighfar. Istighfar tu beramal. Nah, i'lam tu perintah suruh mengaji. Mana ilmu imamul amal. Al-ilmu muqaddimatul amal wal amalu tabi'uhu. Al-ilmu imamul amal wal amalu ma'mumuhu. Ilmu tu ialah imam bagi amal, amal tu makmum bagi ilmu. Ilmu tu muqaddimah bagi amal, amal tu mengikut akan ilmu. Kalau beramal tapi tak mengaji, berat.
Hidup ingat kau banyak pahala yang mari semayah Jumaat, rupa-rupa semayah dia tak sah jadi awal lagi. Ada gitu. Banyak itu. Nah, ada satu masjid ambo duk semayah Jumaat. Dia mari sampai lewat. Dia tu orang panggil masbuk dah lah. Nah, tu imam tu lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad dah. Dia baru sapa Allahu akbar, tu imam rokok. Dia Allahu akbar, tu baca Fatihah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tu imam iktidal, dia duk qiyam baca Fatihah. Tu imam sujud pun dia duk qiyam lagi baca Fatihah. Waladhdallin, dia baca habis Fatihah, barulah dia pergi rokok. Lepas tu nanti tak tambah 2 rakaat, pakai straight yang gitu. Tu duk rasa menelai banyak pahala 27 kebajikan. Abahmu mayatmu tu tak sah dah jadi awal gitu. Tu sungguh. Ataupun dia mari-mari pak tengok tu imam duk tasyahud akhir dah. Nah, dia siapa-siapa Allahu akbar. Boya kata Allahu akbar, sedang mulai ra akbar dia takbiratul ihram tu imam Assalamualaikum warahmatullah. Dia pergi duduk juga batal tu. Nah, batal maya. Tapi oleh kerana tak mengaji, nah, tu guru duk ngajar tiap-tiap malam ada kitab pedoman sembahyang Jumaat. Dia tak masuk mengaji, sudah maya maghrib dia gelepok kedai kopi, kena ais kopi ya, pak dia sakok. Dah molek orang bensyok pun mari masjid. Nak mai Jumaat pula nak dapat 27 pahala. 27 apa? Mayahmu tak sah. Nah. Tu ataupun dia masuk-masuk tasyahud akhir tu imam. Ya Allahu akbar. Lepas tu aku duduk tu imam Assalamualaikum, biar duduk di ini sedang molek dia tasyahud akhir dah. Batal maya. Nah. Tu. Banyak perkara kena mengaji kita nak beramal. Bukan boleh tembak dengan begitu, bukan boleh langgar dengan begitu je. Nah, tiru-tiru tak boleh. Tu tengok. Wa kullu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbaluh. Tiap-tiap mereka tanpa ilmu dia beramal, amal dia tidak diterima bahkan tertolak. Allah rugi weh. Kita dah lah umur pendek. Dalam banyak umur pendek ni ibadat dah lah malah dah. Dah lah sikit. Hok sikit tu pula kena tolak. Allah. Aduh, waknya ayat tubuh deh. Wak letih penat tubuh saja. Maka sebab tu ilmu didahulu daripada amal. Sebab tu kata fa'lan, hendak ketahuilah olehmu. Mana? Ngaji sehingga mengerti dan pegang dalam hati. Apa? Bahawa sesungguhnya tak ada Tuhan melainkan Allah. Tak ada Tuhan yang sebenar kena disembah melainkan Allah sahaja, Tuhan yang betul, Tuhan yang sebenar, yang kalau kita sembah dia tu kena ke Tuhan sungguh yang ada. Nah, kok dia modok kata Tuhan ni tu bukan Tuhan, Tuhan plesu tu orang panggil. Bukan Tuhan, Tuhan plesu. Tu. Wastaghfir li dzambik. Tengok. Baru minta ampun dosamu. Baru orang panggil beramal. Tengok. Maka sebab tu kata syekhnya, ketahui olehmu, tuntut ilmu sehingga kamu mengetahui. Hei orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat. Siapa yang nak kemenangan dunia dan akhirat, dia kena mengaji sehingga dia tahu, dia reti. Dia tahu apa? Akan bahawasanya awal sini dengan makna yang perdu dia panggil. Yang perdu makna yang penting sekali. Itu makna awal sini bukan yang mula-mula, bukan nombor 1. Awal sini bukan nombor 1 dah. Awal sini makna yang perdu sekali, yang paling muhim sekali, yang paling penting sekali. Semua penting. Ngaji bab semaya penting. Ni nak puasa pula, kita nak puasa kena mengaji tak? Kena, wajib. Penting tak? Penting. Nak berzakat kena mengaji penting. Tapi segala hak penting, hak wajib, semua wajib lah tu. Hak terpenting sekali mana? Itu maknanya awal-awal yang wajib. Mana? Yang paling penting daripada yang wajib atas mukallaf itu. Bila sebut kata wajib atas ni artinya wajib syara'. Wajib atas, yajibu ala dia panggil. Wa yajibu ala kulli mukallafin.
wajib atas tiap-tiap mukallaf. Itu yang paling perdu. Awal-awal mana yang paling muhim, yang paling perdu, yang paling penting, yang wajib fardu ainin atas mukallaf itu ialah mengenal akan Allah Ta'ala, yakni mengenal akan hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Kitab tu lagu tu dia kecek rekah gitu, kena tukar syarah tu, dia kena syarah. Sebab tu tak boleh baca sore, hak dia sesat tu baca sore tu. Nah, tu man akhazal ilmal aqaidi fi kutubin bila syaikhin dakhalat fi qalbihi al awham. Barang siapa yang ambil ilmu akidah ni, ambil dalam kitab betul-betul. Atau malah aku pergi ngaji lambat nak hotel. Baik aku beli baca sore, bila-bila tengok Hindustan pun boleh baca. Nah, duk kakek depan TV baca, bila-bila tengok Hindustan bila-bila. Lepas tu, jadi mana? Baca buku tanpa ada tok guru sore pun yang mensyarah. Nah, dakhalat fi qalbihi al-awhamu, masuk dalam hati dia segala waham-waham, sengka-sengka. Itu boleh jadi sesat. Mengenal akan Allah. Mana kenal zat Allah. Tu pergi cari tok guru hak sembunyi-sembunyi, mengatik dalam gelap, sebut nama gapo tak jelas. Nah, last sekali pun dia kata Allah masuk dalam diri dia. Dia dengan Allah menyatu. Allah ialah dia ialah Allah. Selesai masalah. Tu. Ni, ngarut-ngarut tu kes gitu. Duk baca sendiri. Tu maka tok guru hak tanggungjawab kena syarah. Mengenal akan Allah Taala, yakni mengenal akan hukum ketuhanannya Allah dan hukum sifat ketuhanannya Allah. Mana hukum ketuhanan? Satu zat yang nak mengaku dia Tuhan mesti ada dua perkara. Dua perkara tu dia panggil hukum ketuhanan. Kita sebut dulu sambil-sambil. Lambat lagi tak nak lalu ni. Muka surat berapa tak tahu. Belakang baru lalu hukum ketuhanan. Mana dua perkara? Ulama ambil daripada Al-Quran. Allah Ta'ala firman, bukan ambil daripada falsafah Yunan Greek Tool, bukan. Ambil daripada Quran. Mana? Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ambil itu. Hei Nasia. Khitab pada Nasia, tapi semua sekali lah. Bukan hanya Nasia saja, hak fuqara ilallah, semua sekali. Lain pada Allah. Gapo lain pada Allah? Kume ke haluh, debu haluh, semuanya antumul fuqara ilallah. Mung semua fuqara ilallah. Apa fuqara? Fakir. Apa fakir? Berhajat pada Allah. Apa makna berhajat? Tak boleh lepas dengan Allah. Tu kena buh makna gitu. Kalau sebut berhajat pada Allah, kita pun tak berasa berhajat. Bila berasa berhajat? Time semaya hajat. Time semaya hajat dekat, ya Allah, tolonglah ya Allah. 9 juta nak cari mana ni ya Allah. Tu baru berasa berhajat pada Allah. Bila? Time semaya hajat. Bukan makna begitu dah. Walau kita tak rasa berhajat pun, kita tak boleh lepas dengan Allah. Nak menyawa, nak tarik nafas, satu nafas Allah. Nak kelip mata Allah, nak ketung Allah, nak ngatuk Allah, nak tidur Allah. Kalau Tuhan tak bagi tidur, kerah putih mata gitu, tak boleh tidur kawan, apa tak tahu, tak cakap terlepe pi kuda pun tidur lagi. Contohlah tu. Dah Tuhan tak boleh tidur, tak tidur kata. Nak ketung tak boleh. Kalau Tuhan tak boleh ketung, duk kembur perut, duk cakap urut. Lega. Tu dia tengok. Satu gerak, satu diam, semua tak boleh lepas dengan Allah. Satu makhluk pun yang halus kecil, kumel, veruh apa, semua tak boleh lepas dengan Allah. Itu makna Allah. Allahu huwal ghani. Allah terkaya. Apa? Lepas sebuah serbi, tak berajak gapo-gapo. Nah, tak ada kewajipan atas dia buat apa-apa perkara pada kita. Tu kenapa? Kerana Tuhan lepas. Ghani mutlak dia panggil. Ghina mutlak. Kaya mutlak. Tak berajak apa-apa. Lepas sebuah serbi. Dia tak berajak apa-apa kepada selain daripada dia. Selain daripada dia, semua tak boleh lepas dengan dia. Berajak belakang ke dia. Ada dua perkara ni, Tuhan lah. Ni cek tengok. Ada tak? Ni batu kih. Ada tak?
Dia tak berajak ke berapa loh. Dia sendiri nak boleh wujud berserah bertemu orang hak buat. Awal-awal lagi tak ada dah hukum ketuhanan. Tu hukum ketuhanan. Pas kenapa ya boleh kita kata dia tu mesti tak berajak gapo-gapo, lepas serba-serbi daripada benda lain. Benda lain serba-serbi tak boleh lepas dengan dia. Maka keluarlah hukum sifat ketuhanan. Mana? Wujud kida bakok lagi akal. Tu makna gitu mengenal akan Allah Ta'ala. Bukan duk kelip mata ngak nampak putih-putih zikir dalam gelap masuk warna putih, oh dia kata Tuhan masuk hari dia. Bukan makna gitu dah. Habis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni panjang ni, kita nak sambung semula pula. Seperti sabda Nabi ni kita kena bahas balik. Sebab apa? Sabda sini asalnya qala nabiyyu. Ini kalau kita cek dalam kitab-kitab hadis tak ada qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwalud dini ma'rifatullah, itu tak ada. Lepas tu jahil lah syekh kita ni, bakar kitab lah. Apa kita mau? Ni kalau orang-orang kaum muda Wahabi lah ni gitu lah. Dia laju selalu dah dia. Jangan. Kita kena mengaji dalam sikit. Lepas tu apa dia kata sabda ni ustaz? Padahal bukan hadis Nabi SAW. Dia orang panggil min itlaq, orang panggil Allahumma shalli ala min itlaqil qaul wa iradatit taqrir. Dia panggil tu sebut sabda tapi naknya ikrar daripada Nabi SAW. Apa? Sebab al-qawlu tu makna dia ada yang bermaksud ma ya'ummu kullan minal fi'li wa taqriri. Tu kita kena sambung bulan depan insya-Allah taala. Baru kita tak gaduh. Hadis maudhu'. Bakar kita ini. Jangan duk cepat ke. Gosok atas belakang sikit. Jangan duk panas cepat. Ngaji lebih sikit. Kita sambung semula pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para hadirin semua, alhamdulillah sekarang ni projek meratakan tanah masih lagi dalam progres, tak sudah lagi. Kemungkinannya dalam beberapa hari lagi, dalam 8 hari lagi insya-Allah baru selesai lah orang panggil progres tersebut. Sebabnya kita nak pergi jalan baru. Dia jalan sebelum ni nya JKR dia buat masuk dalam tanah pondok. Dia jadi gini, sepatut jalan straight Rizal jalan, tapi dia pergi masuk dalam tanah pondok gitu. Sebab tanah sebelah ni tu terlalu rendah. Jadi oleh kerana tu pekerja buat perata tanah ni dia ambil tanah bukit ni, mari tambak hak rendah ni, buat jalan baru. Biar jalan tu straight, tak terlalu masuk sangat di dalam tanah pondok. Jadi biar tanah tu jadi makin luas. Biar 2 ekar tu 2 ekar cukup. Jangan 2 ekar tu tak cukup. Apa? Jalan orang kampung masuk dalam tanah pondok. Jadi teruskanlah bersedekah dan berniat wakaf. Insya-Allah ambo senantiasa doa siapa-siapa yang berwakaf untuk pembangunan pondok kita di Kuang tu, mudah-mudahan Allah Taala beri murah rezeki, panjang umur, mati dalam iman dan Islam, dan masuk syurga bi ghairi hisab au hisaban yasira. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.